Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini cikgu akan ajar tentang nombor bulat hingga 10,000 untuk tahun 3. Objektif pembelajaran kita ialah menyatakan nilai tempat dan nilai digit dalam sebarang nombor. Ingat ya, hari ni kita nak belajar tentang nilai digit dan juga nilai tempat. Di sekeliling kita terdapat pelbagai nombor. Daripada pelajaran yang lepas, awak telah belajar cara menyebut dan menyatakan nombor-nombor ini. Baiklah murid-murid, kita akan belajar nombor sehingga 10,000. Apakah maksud nilai tempat dan nilai digit? Ya, nilai tempat bermaksud lokasi atau tempat di mana. Kalau cikgu tanya, tempat kamu di mana? Ya, tempat kamu di situ kan. Okey, kamu akan cakap tempat kamu. Okey, di sini cikgu, tempat saya. Menunjukkan satu tempat lokasi di mana kamu berada. Okey, begitu juga dengan nombor. Nilai tempat bermakna digit itu berada di mana. Kemudian nilai digit. Nilai digit ialah sesuatu nilai nombor. Berapa banyak digit itu bernilai? Cikgu harap kita akan pergi kepada contoh-contoh dan kamu akan lebih faham. Mari kita teruskan kepada latihan dan contoh penerangan yang akan cikgu perjelaskan lagi. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi mengenal nilai tempat dan nilai digit, mari kita ingat semula pelajaran minggu yang lalu, iaitu cara membaca dan menyatakan nombor. Contoh seperti nombor ini, digit 9, 073 apabila digabungkan menjadi nombor yang mempunyai 4 angka. Bagaimana kita hendak menyebutnya? Ya, seperti pelajaran minggu yang lalu, cikgu pernah maklumkan kepada awak bahawa kita perlu letak satu garis pemisah di sini untuk menunjukkan kumpulan untuk ribu. Oleh itu, garis pemisah ini memudahkan kita untuk menyebut dengan tepat. Mula-mula, kita lihat dulu digit yang ke depan ni, 9. Jadi, kita tulis dulu 9. 9, kemudian selepas 9 ada garis pemisah, itu membawa maksud ribu. Nampak tak? Kita letak ribu. Ingat, garis pemisah itu adalah ribu. Kemudian kita sambung digit yang ketiga lagi, digit yang di belakang, iaitu 073. Okay, sifar ni di rumah ratus tak ada nilai, jadi tinggal 73. 73 ialah 73. Jadi, kita telah berjaya menyatakan nombor ini dalam bentuk perkataan. 9,073. Nombor yang seterusnya, 7135. Seperti biasa, letakkan garis pemisah untuk menunjukkan ini adalah ribu. Baiklah, digit yang pertama ialah 7. Tulislah 7. Kemudian turunkan ribu. 3 digit yang di belakang, 135. Tulislah 135. Cikgu harap kamu berjaya menguasai kemahiran menyatakan nombor dalam perkataan dan juga angka. Baiklah, kita akan belajar kemahiran hari ini, iaitu mengenal nilai tempat dan juga nilai digit.
Okey, di sini cikgu akan terangkan tentang nilai tempat dahulu. Okey, baiklah. Satu gambar dekat-dekat menunjukkan bilangan pembilang iaitu manik berada di tempat masing-masing. Kira manik ini dia mewakili 4. Manik ini juga mewakili 4. Manik ini mewakili 3. Berada di tempat masing-masing. 10, ratus. Tempatnya berbeza nilai. Jadi, ini adalah nilai tempat. Kemudian kita bawa 344 ini di sebelah. Untuk kita lebih perincikan lagi, 4 ini mewakili nilai tempat SAR. 4 yang tengah mewakili nilai puluh. Nilai tempat puluh. Dan 3 yang depan mewakili nilai tempat ratus. Ingat murid-murid, kita akan sebut daripada kanan ke kiri. 10, ratus. Baiklah, contoh yang kedua, masih lagi nilai tempat. Ini adalah satu papan, satu gambar aja, dekat-dekat. Mempunyai pembilang ya murid-murid. Okey, di tempat SAR ada 3 manik. Di tempat puluh ada 1 manik. Di tempat ratus ada 1, 2, 3, 4 manik. Dan di tempat ribu ada 2 manik. Jadi kita kira dan tulislah di bawah 3, 1, 4, 2. Okey, ini adalah nombor. Mari kita perincikan. 2, 4, 1, 3. Kita sebut macam mana? 2413. Ingat kat sini ada satu garis pemisah ya. Okey, kemudian kita nyatakan nilai tempat setiap digit. Digit 3 mewakili tempat SAR. Digit 1 mewakili tempat puluh. Digit 4 mewakili tempat ratus. Dan digit 2 mewakili tempat ribu. Jadi, cikgu harap awak jangan keliru ataupun silap sebut nilai tempat. Sebab setiap nilai-nilai tempat ini dia dah tempatkan di tempat yang sepatutnya. Awak tak boleh sebut 3 ni puluh atau 3 ni ribu. Sebab dah susun siap-siap. Tak boleh pergi ke tempat lain. 10, ratus, ribu. Dah memang tetap tempatnya. Jadi tempatnya ingat nilai tempat. Lepas kita belajar tentang nilai tempat, mari kita tengok pula bagaimana nilai digit. Nilai digit, okey, gambar rajah yang sama dengan pembilang yang awak telah kira tadi, 4, 4, 3. Jadi kita tahu 4 ini adalah di tempat SAR, puluh, ratus. SAR bermaksud satu ataupun seorang ataupun sendiri SAR. Dia ada satu digit saja sendiri. Nilainya adalah kecil SAR. Puluh ni membawa puluh, ada sifar satu. Ratus ini membawa maksud nilainya beratus. Jadi ada 2 sifar. Jadi kita perincikan mengikut nombor. 4 ni, okey, SAR bermaksud 1, single, 1 tu 4. Kemudian digit yang kedua 40. Sebab 50 kan, 40. 3 ni ialah 3, 300. Awak kena tulis dalam bentuk angka. Jangan tulis dalam bentuk nombor perkataan. Nanti awak letak 3 ni, awak tulis 100. Itu nilai tempat ya, salah ya. Ingat ya. Baiklah, kita teruskan dengan kemahiran mengenal nilai digit. Rajah yang sama, SAR, puluh, ratus, ribu, ada pembilang. Kita nyatakan jumlah pembilang iaitu 3, 1, 4, 2. Ribu, ratus, puluh, SAR ni adalah nilai tempat kan. Okay, sekarang kita pecahkan dia, kita perincikan dia dengan nilai digit. Okey, 3 ni di belakang ni 3 SAR.
awak ingat sahaja tu seorang, single, satu. Jadi nombornya mesti 1. Nilai digitnya ialah 3. Awak jangan letak 30, 13 dan sebagainya. Ialah 1. Macam 1, seorang, single. Okey, jadi 3. Okey, digit yang kedua ini 1. Dia berada di tempat yang kedua. Awak letak 1 di bawah. Yang belakang tu awak gantikan dengan sifar. 1 ialah 10. 4 ni ialah nilai dia 400. Dan 2 ini nilainya ialah 2000. Okey. 2 kat depan ni 1000. Yang belakang ni semua jadikan kosong untuk tahukan nilai digit dia. Okey, 4 ni 400. 4 ni awak keluarkan. Dan belakangnya gantikan dengan sifar. Mudah sahaja. Baiklah murid-murid, mari kita gabungkan nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, lihat anak kecil, anak perempuan ini pegang satu kad nombor kan. Macam mana kita nak sebut? Okey, ingat cikgu dah pesan kita letakkan satu garis pemisah supaya kita senang untuk sebut. Macam mana letakkan garis pemisah? Awak kira 1, 2, 3 garis. Okey, 6. Yang garis pemisah yang pertama mewakili 1000. 6,000, kemudian 35. Okey, nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit dalam nombor 6035. Okey, kita letak dekat-dekat dekat sini. Kita susun dekat-dekat mengikut nilai. Di sini ialah 5. Dekat sini 3 kan. Okey, 3. Dekat sini sifar. Dekat sini ada 5 tambah 1, 6. Okey, 6. Betul dah. Okey, kita letak dekat atas ni nilai tempat. Kita letak nilai. Nilai tempat. Okey, tulisan cikgu. Okey, nilai tempat 10, ratus dan 1000. Okey, di bawah ni kita letak nilai digit. Okey, bermula dengan 5, 30, sifar, 100 kan? Okey, kemudian 6000. Cikgu harap kamu memahaminya. Memahami ya? Cikgu nak mudahkan kamu, kita pindahkan kepada satu bentuk jadual. Okey, ni tempat dulu ya. Okey, kemudian ini adalah dekat-dekat. Dia dah susun manik-manik dekat sini. Okey, kita kira sahaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang tengah puluh ni ada 4. Ni ada 2, 1. Cuba awak sebut nombor ini. Ya, 1,247. Tengok sambil kita sebut kita tengok 1,247. Okey, kita bina jadual yang ini. Nanti cikgu akan perkenalkan jadual ini lebih mudah. 10, ratus dan 1000. Kemudian cikgu gabungkan nilai tempat dan nilai digit dalam jadual. Okey, sama juga yang nombor yang tadi. Kali ini cikgu bina, gabungkan digit, kemudian nilai tempat, kemudian nilai digit. Digit ni bermaksud nombor lah, kita isi satu persatu. Ingat, jangan isi dari depan. 7 ni duduk sini ya. 7 ni dekat belakang, mesti letak kat belakang. Ikut susunan nombor dia. Okey. Nilai tempat pun awak dah pasti, awak dah hafal 10, ratus, 1000. Ingat, 10, ratus, 1000. Awak ingat, mesti selalu ingat. Okey. Kemudian letak di bawah ni nilai digit. 7, 4 ni 40, 2 ni 200, 1 ni 1000.
Baiklah, kita cuba soalan menggunakan carta nilai tempat dan nilai digit. Okey, cikgu bagi 378. Awak bina carta ini yang cikgu tunjuk tadi. Dan atas ni mewakili nombor ataupun digit. Kemudian kat sini nilai tempat, dekat sini nilai digit. Okey, awak letak 873 10 ratus. 8 ni 8, 7 ni 70, 3 ni 300. Okey, cuba tengok cikgu bagi soalan dekat awak. Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi digit 7? Mudah sangat kalau kita guna carta ini. Kita bulatkan di tempat 7. Maknanya 7 kalau nak nilai tempat 10. Kalau nak nilai digit 70. Mudah kan? Okey, kita pergi contoh yang kedua. Gunakan carta nilai tempat dan nilai digit. Contoh kedua, nombornya besar sedikit iaitu 8,254. Ingat, kalau kita nak sebut dengan tepat, bayangkan ada garis pemisah di sini ya. 1, 2, 3 ada garis pemisah. Okey, kita bina carta nilai tempat dan nilai digit. Atas ni nombor, masukkan ikut susunan. 4, 5, 2, 8. Kemudian ni tengah ni nilai yang kuning, petak kuning ni nilai tempat. Dan bawah sekali nilai digit. Okey, awak susun ya. 4, 50, 208,000. Kemudian cikgu bagi soalan ya. Okey, 8. Garis kanan. 8. Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi digit 8? Okey, awak bulatlah 8 ni. 8 ni nilai tempat dia ialah 1000. Nilai digit dia ialah 8000. Kemudian contoh kedua, cikgu bagi 5. 5, awak bulatkan 5. 5, nilai tempat dia ialah 10. Nilai digit dia ialah 50. Ya, mudah kan? Contoh yang ketiga, menggunakan nilai tempat dan nilai digit. Okey, macam mana kita nak sebut? Ingat, ada garis pemisah dekat sini. 1, 2, 3. Ada garis pemisah mewakili 1000. 5,743. Sediakan carta nilai tempat dan digit. Yang atas ni nombor awak isi. Yang kedua nilai tempat. Yang ketiga nilai digit. Okey, soalan cikgu. Apakah nilai tempat dan digit bagi digit 5? Okey, kita bulat. 5 ini mewakili nilai tempat 1000. 5 ialah 5,000. Kemudian soalan yang kedua, 3. Okey, bulatkan digit 3. 3 mewakili besar nilai tempat. 3 nilai digit. Ingat, dekat di SAR ini, awak jangan bubuh lebih daripada 1 digit. Ingat, SAR tu apa? 1 ataupun 1 seorang-seorang je duduk. Okey? Baiklah murid-murid, sebagai menguji kefahaman awak, mari kita buat latihan. Okey, latihan yang pertama, nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Okey, cikgu bagi satu soalan. 1,547. Ada garis pemisah kat sini kan? Ingat. Okey. Nilai tempat. Okey, awak kena garis kata kunci nilai tempat. Okey, maknanya kalau nilai tempat mesti ada 10, ratus, ribu kan? Okey. Digit apa yang cikgu gariskan? Ya, 5. Awak kena ingat nilai tempat. Okey, kita mulakan daripada 7 SAR. 10, 100. Jadi, nilai tempat digit 5 ialah 100. Sangat mudah. Okey, yang kedua. Nyatakan nilai tempat. Oh, nak nilai tempat lagi. Gariskan. Awak kena ingat. Nilai tempat apa? 10, ratus, ribu. Okay, nombornya ialah, okey, apakah yang bergaris? 5. Oh, 5 di depan. Okey, kita mula daripada 6. 6 ni 10, ratus, ribu.
Nilai tempat untuk digit 5 ialah 1000. Okey, contoh latihan. Ini dapat mengukuhkan kefahaman kamu. Baiklah, latihan seterusnya kita pergi kepada latihan nilai digit. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, 2547. Digit yang bergaris adalah 5. Ingat, kita akan tengok dulu ni tempat duduk mana ni. Okey, 10 dan 100. Dia duduk di tempat ratus. Jadi ratus ada berapa sifar? Ya, ada 2 sifar. Okey, untuk cari nilai digit 5 ni, digit 5 ni ialah okey, 5 ada 2 sifar. Okey, nampak tak? Bila 5 ada 2 sifar sebab dia duduk dekat ratus, nilai digitnya ialah 500. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan nilai digit. Masih lagi nilai digit. Gariskan ya kata kunci ini supaya kamu lebih peka. Nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, nombor sini 5406. Kita nak cari nilai digit 5. Okey, seperti biasa, kita kira dulu nilai tempat dia. 10, 100 dan 1000. Oh, 5 ni duduk dekat tempat 1000. Nilai tempat dia 1000. Jadi nilai digit dia, ingat, 1000 ada 3 sifar. Jadi kita bawa 3 sifar tu. Okey, kemudian kita tulis 5, tambah lagi dekat belakang 3 sifar. Senang kan? Baiklah, untuk mengukuhkan kefahaman kamu yang menonton video ini, cikgu nak kamu nyatakan nilai tempat dan nilai digit berdasarkan nombor yang cikgu beri di sebelah kiri. Cikgu gariskan digit yang cikgu tanda ni, awak jawab soalan nilai tempat dan digit berdasarkan digit yang cikgu gariskan. Jadi, cikgu nak awak jawab soalan ini dan beri jawapan awak di ruangan komen. Cikgu nak lihat kefahaman awak tentang video yang cikgu telah terangkan yang bertajuk kemahiran yang kita belajar ialah nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, jangan lupa awak mesti cuba. Baiklah murid-murid, kita jumpa lagi. Terima kasih ya kerana sudi menonton video yang cikgu sediakan. Dan kita akan jumpa lagi di kemahiran yang seterusnya. Sebelum awak pergi, jangan lupa subscribe di channel cikgu dulu sebagai tanda sokongan. Terima kasih. Bye. Kita jumpa lagi.